Hmm. Okey, Ustaz nampak ke saya punya slide? Okey, boleh? Okey, baik. Tafadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini, pada waktu duha yang paling terbaik ini, dengan kita duduk di dalam majlis ilmu walaupun dengan kadar yang sebentar. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan pertemuan ini sebagai amal soleh di sisinya, sebagai menguatkan lagi ukhuwah di antara kita atas dasar ilmu, dan juga moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan ia sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan semoga ilmu yang bermanfaat akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Seterusnya menguatkan lagi keimanan kita kepadanya dan kekuatan dan kemanisan dalam melakukan ketaatan padanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hari ini pertemuan kita untuk sambung lagi tafsir dan tadabbur kita setelah lebih kurang 2 minggu tak bertemu, insya-Allah. Hari ini kita akan menyambung lagi perbahasan kita, perbincangan kita daripada tafsir surah An-Najm. Tafsir surah An-Najm, surah yang ke-53, iaitu surah selepas surah At-Tur. Tempoh hari kita dah bincang surah At-Tur sehingga selesai. Maka hari ini kita akan bincang surah An-Najmu, surah bintang. Surah bintang. Dan surah ini daripada ayat pertama sampailah akhir surah An-Najmu, iaitu bicara berkaitan tentang baginda Nabi SAW. Dan kita dah bincang pada mukaddimah yang lalu, surah ini dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW telah membacakan buat pertama kalinya di hadapan orang Quraisy pada satu hari, yang mana semua yang mendengarnya, sama ada mukmin ataupun tidak mukmin, semuanya terkejut kerana telah mendengar ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala buat pertama kalinya. Dan daripada kisah itulah yang menyebabkan sahabat-sahabat Nabi SAW yang telah berhijrah ke Habsyah dengar satu rumus, kabar angin yang mengatakan orang Mekah telah memeluk Islam. Hakikatnya belum Islam lagi lah, tapi dengar macam dah masuk Islam. Sebab kerana Nabi telah membaca surah An-Najm ini di hadapan Quraisy, dan orang Quraisy telah sujud telah sujud waktu itu kerana terlalu mengagumkan ayat-ayat yang dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita perhatikan di penghujung surah An-Najm itu adanya sujud tilawah. Adanya sujud tilawah. Dan ia adalah surah pertama yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi yang ada ayat sajadah. Okey. Baik, insya-Allah untuk hari ini kita bincang pada surah An-Najm, dan kita akan sambung pada ayat yang ke-15. Jadi sebelum kita sambung ayat 15, kita nak buat sedikit ulang kaji, revision kita ayat itu supaya kita nampak apa perbincangan kita ini tentang apa, sekadar untuk kita ingat balik apa yang telah kita pelajari sebelum ni. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada Nabi melalui wahyu dalam surah An-Najm ini, menceritakan baginda Nabi SAW terima Al-Quran ini dan membawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merupakan wahyu yang dihantar melalui Jibril AS. Okay, melalui Jibril. Jadi daripada ayat yang kelima
Sampailah ayat yang ke-18, Allah Ta'ala menceritakan berkaitan tentang Jibril dan Allah Ta'ala bercerita berkaitan tentang pertemuan Nabi dengan Jibril AS. Antaranya kita dah bincang, tengok ayat ke-5. Minta Cik Syikin tengok ayat 5. Kita tengok sama-sama, tengok ayat 5. Allah Ta'ala kata apa? Jibril itu allamahu syadidul quwa. Jibril itu Allah sifatkan, pertama, dia bukan menyampaikan sahaja. Selalu kita ingat Jibril menyampaikan wahyu. Sebenarnya Jibril bukan sekadar menyampaikan wahyu, bahkan dia alam. Dia juga mengajar kepada Nabi SAW. Jibril mengajar Nabi SAW. Kenapa Allah gunakan perkataan ni? Nanti kita akan jumpa. Setelah ayat ni nanti, cerita daripada ayat 5 sampai ayat ke-18 ni, Allah Ta'ala akan bercerita tentang Lata, Uzza dan Manat. Nanti baru kita nampak perbandingan tu. Oh, patutlah Allah Ta'ala sebut macam ni. Sebab Allah Ta'ala nak highlight yang itu. Yang itu membuatkan orang musyrikin Quraisy ini dia berfikir. Dia membawa dia macam satu comparison yang sangat relevan. Yang menjadikan manusia ni kalau dia gunakan akal dia, dia akan menafikan ketaksuban dia, melainkan dia akan berpaut kepada kebenaran. Okey? Baik. Jadi Allah kata Jibril ni dia bukan menyampaikan saja, bahkan dia alam, dia mengajar baginda Nabi SAW. Kedua, Jibril ni syadidul quwa, dia memiliki fizikal yang sangat kuat dan tak ditandingi oleh makhluk-makhluk yang lain. Okey, tak ditandingi oleh makhluk-makhluk yang lain. Kalau orang musyrikin Quraisy percaya kepada kahin dia, dukun dia, bomoh dia dan segala macam itu yang mencuri berita di langit, macam mana dia boleh meyakini dengan kepercayaan tersebut sedangkan Jibril ni tak boleh ditandingi. Diiyakan oleh Allah, dia adalah syadidul quwa, makhluk yang tersangat kuat. Zu mirratin. Dan Jibril ini dia sudahlah memiliki tubuh badan fizikal yang kuat dan dia juga memiliki kecerdasan, kepintaran. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Fastawa. Dan Jibril ini memiliki rupa paras yang sangat sempurna. Ni zahir yang Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut ni, nanti kita akan bandingkan dengan berhala-berhala yang disembah oleh Quraisy. Okay? Dia mengajar, dia memiliki tubuh badan yang kuat, dia memiliki kecerdasan dan dia memiliki fizikal yang sempurna. Itu Allah Ta'ala bayangkan. Dan Nabi sendiri pun pernah sebut dalam hadis yang sahih. Sahabat Nabi meriwayatkan baginda Nabi SAW melihat Jibril ini dalam keadaan rupa paras yang sebenar, kan? Dan Jibril memiliki sayapnya ada 600 sayap. Ini disebutkanlah. Kita tak boleh bayangkan, akal kita sangat lemah untuk berfikir tentang perkara-perkara yang ghaibiat macam inilah. Jadi itu yang disampaikan oleh Nabi SAW membayangkan tentang keadaan Jibril alaihissalam dengan rupa paras yang fastawa, yang sangat-sangat sempurna. Lalu Allah Ta'ala kata wahwa bil ufukil a'la. Kemudian Nabi SAW melihat Jibril itu berada di ufuk yang tertinggi. Perkataan ufuk ni apa? Kalau kita tengok matahari terbit, dia mula-mula dia terbit tu dekat mana? Kalau kita duduk di tepi pantai tu, kita nampak sunrise dengan sunset, kan? Tempat yang last kali matahari terbenam ataupun tempat yang pertama kali matahari naik, itu namanya ufuk. Jadi, baginda Nabi SAW melihat Jibril tu dengan keadaan macam tu. Dia nampak jelas macam matahari turun, macam matahari naik. Jelas, benda tu jelas. Lalu Allah kata apa? Thumma dana fatadalla. Dan dia bukan tengok daripada jauh, tapi dia makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Alright. Yang ni kita dah bincang panjang lah dalam perbahasan yang lalu. Cuma hari ni kita nak buat ulang kaji saja. Sebab itu saya go through pantas-pantas ya. Baik. Kenapa Allah highlight Nabi nampak dari Jibril itu dari satu ufuk, kemudian Jibril itu makin dekat? Sebab Allah Ta'ala nak sebutkan kepada kita, yang Nabi nampak tu dia bukan benda yang mungkin kelibat-kelibat kot. Kan ada orang macam tu kan. Saya nampak tapi saya tak nampak clear. Mungkin kelibat kot. Mungkin fantasi saya ke, mungkin imajinasi saya ke. Jadi Allah nak katakan Nabi jumpa Jibril ni bukan tengok daripada jauh, bukan.
Dia lihat dengan kadar yang sebenar sebab daripada jauh tu dia nampak makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Dan dia tak dalam keadaan tak sedar ataupun dalam keadaan dia hanya nampak lembaga ke kelibat. Tidak. Dia nampak dengan bentuk paras yang sebenar. Okey. Lalu Allah kata apa? Dekat tu macam mana? Fakana qaba qausaini au adna. Ini kita dah bincang dah. Kenapa dikatakan seperti mana dua busur panah? Kan? Tempat pertemuan tu macam jarak dia di antara sekadar dua hujung busur panah. Zaman Nabi SAW ataupun zaman Arab dahulu bila berlaku perang, mereka akan satukan dia punya busur panah tu. Busur panah tu yang anak panah satu lagi yang tempat pemegang dia tu kan. Jadi kalau antara satu tentera dengan satu tentera, temukan dia punya busur panah dia tu, maksudnya mereka tu dah menyatu dah. Mereka tu dalam istilah kita dah laga bahu dah. Dia dah macam tu. Nak kata dekat sungguh tu sampai dah laga bahu dah. Tapi dalam istilah Arab tu, dia kata dah sampai laga busur panah dah. Nak cerita, ini bukan lagi fantasi. Ini bukan imajinasi. Tapi pertemuan itu adalah pertemuan yang realiti. Dan seolah-olahnya kalau kita nak kata, kalau saya tak keterlaluan, Nabi nampak Jibril, Jibril nampak Nabi. Kan? Contohlah, ada kali kita belajar, kita pun claim, yang ini guru saya ni. Siapa ni? Contohlah kita kata, guru saya ni namanya Syekh besar, Syekh sekian-sekian. Syekh ni besar lah dalam dunia ilmu. Dia ni besar. Kita berkata, ni guru saya pernah belajar. Contohlah, saya pernah belajar dengan guru ni. Ya, mungkin saya pernah duduk dalam majlis guru tu. Tapi guru tu tak kenal saya. Saya duduk dalam kalangan pelajar, saya duduk belakang-belakang sekali. Memang saya belajar, tapi guru tu tak kenal saya. Tapi nak ceritanya, Jibril dengan Nabi ni, Jibril nampak Nabi, Nabi pun nampak Jibril lah. Nak kata macam tu lah. Kalau saya duduk belajar ni, saya tengok Syekh, Syekh tengok saya. Dan kami pernah berbual antara kami. Dan kita ada hubungan secara personal, saya dengan Syekh. Barulah orang kata apa? Betul lah kamu ni murid Syekh lah. Contohlah. Itu yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Realiti Nabi dengan Jibril alaihissalam yang menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi SAW. Nak bagi tahu, sebab kalangan Quraisy, ada kalangan mereka ni yang kata, kenapa Muhammad yang jadi Rasul? Tak ada orang lain ke yang lebih layak? Seolah-olahnya macam tersilap. Wahyu tu diturunkan kepada Nabi, sepatutnya diturunkan kepada orang lain. Sebenarnya tidak. Allah nafikan melalui ayat-ayat seperti ini. Okey? Baik, kemudian Allah Ta'ala pun kata, fa'auha ila abdihi ma'auha. Jibril ni menyampaikan wahyu kepada hamba Allah seperti mana yang diwahyukan kepadanya. Maksudnya, macam mana Allah Ta'ala perintahkan kepada Jibril, sampaikan kepada Nabi, itulah yang Jibril sampaikan kepada baginda Nabi SAW. Tidak ada pertambahan, tidak ada pengurangan. Okey. Kemudian, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Allah Ta'ala pun menyebut, Nabi SAW tidak mendustakan apa yang dia lihat dengan al-fuad. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan dekat sini, Allah menggunakan perkataan al-fuad. Okey. Siapa yang ada tengok terjemahan? Apa yang dimaksudkan dengan perkataan al-fuad? Okey. Apa yang dimaksudkan dengan al-fuad? Siapa boleh respon? Kita tengok ada orang chat tak? Oh, tak ada chat. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan al-fuad? Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad ni hati ya Ustaz? Okey, fuad ni hati kan? Fuad ni hati. Kenapa Allah tak guna perkataan al-qalbu? Kenapa Allah guna perkataan al-fuad? That's another depth of heart kan? Dia punya kedalaman fungsi dia. Sebab qalb ada fungsi dia, fuad, as-sadr, al-lub. Okay, kalau as-sadar dada lah. Sadar ni dada kan? Yeah. Tapi qalb dia hati. Okey. Kita tengok dalam ayat Quran, Allah Ta'ala selalu menggunakan perkataan fungsi daripada perkara. Contohlah,
Bila Allah Ta'ala sebut berkaitan tentang kul inna ansha'nakum wa ja'ala lakumus sama' wal absar wal af'idah. Aku telah ciptakan kepada kamu iaitu adanya pendengaran, penglihatan dan al-afidah iaitu hati. Yang Allah sebut itu adalah fungsi kepada panca indera kita. Allah tak kata diciptakan adanya uzunun, ainun dan al-qalb. Sebab itu adalah panca indera. Tapi Allah sebut adalah fungsi. Sebab aku berikan kepada kamu panca indera dan aku jadikan dia berfungsi. Ramai orang ada panca indera tapi tak berfungsi kan. Jadi Allah sebut, aku berikan kepada kamu panca indera dan aku berikan dia berfungsi. Supaya di hari akhirat manusia tak argue. Memang kamu berikan aku mata wahai Allah tapi mata aku tak melihat. Kamu berikan aku telinga tapi telinga aku tak mendengar. Jadi sebab itu Allah sebutkan fungsi dia. Jadi pada perkataan ini, Al-Fu'ad, Allah Ta'ala sebut perkataan Al-Fu'ad ini menunjukkan kepada fungsi hati bagi manusia. Fungsi hati bagi manusia. Jadi perkara ni kita kena faham. Apa fungsi hati ni? Perkataan Al-Afidah, perkataan Al-Fu'ad, dia dalam bahasa kita diterjemah sebagai faedah. Faedah. Fungsi hati ini adalah mendalami dan memahami ilmu. Itu fungsi hati yang manusia tak sedar sebenarnya. Hati ni fungsi dia adalah mendalami ilmu. Tengok dalam surah Al-A'raf. Cik Syikin boleh tengok tak surah Al-A'raf? Cuba tengok. Surah Al-A'raf ayat 173. Cuba tengok. Saya jemput pada ibu-ibu ayah sama-sama dengan saya. Tengok surah Al-A'raf ayat 173. Okey. Terus sikit. Terus sikit. Bukan ni. Sekejap. Oh, salah lah. Saya rasa bukan. Saya tak ingat lah. Ayat berapa naik lagi. Cuba naik. Tak maaf, saya terpaksan. Satu. Okey, tak apa. Salah ni. Minta maaf. Okey, dia okey. Ayat 173. Sekejap. Bukan. Okey, tak apa. Okey. Kalau ingat, Allah Ta'ala ada sebut satu ayat ni. Saya lupa lah ayat dia berapa. Rasa saya macam 173. Mungkin salah kot. Allah Ta'ala sebut satu ayat, kata Allah Ta'ala, lahum qulubun. Kata Allah Ta'ala, Allah berikan kepada manusia adanya hati-hati kan. Manusia ni Allah berikan hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Okey, betul-betul ayat tu. Ayat 79, minta maaf. Ada lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah berikan manusia ni hati, tapi hatinya tak nak memahami. Walahum a'yunun. Allah berikan manusia ni telinga-telinga. Allah berikan manusia ni mata-mata kan. La yubsiruna biha. Tapi manusia tak melihat. Walahum adhanun. Allah berikan kepada manusia telinga. La yasma'una biha. Mereka tak nak mendengar. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka ni semuanya macam haiwan ternak. Balhum adal. Bahkan mereka itu lebih sesat. Allah nak kata apa? Manusia ni, dia akan jadi macam haiwan kalau dia tak memanfaatkan panca indera yang Allah berikan. Dia ada mata, boleh melihat. Tapi matanya tak boleh nampak mana batil, mana yang hak. Allah beri dia telinga, boleh dengar. Tapi dia tak boleh dengar benda yang hak, benda yang batil. Allah beri dia hati, hatinya berfungsi. Tapi hatinya tak boleh beza mana yang hak, mana yang batil. Apa beza kamu dengan haiwan? Haiwan pun ada mata, tapi dia tak boleh nampak benda yang betul. Dia ada telinga, dia tak boleh dengar benda yang betul. Dia ada hati, tapi hatinya tak boleh beza mana yang betul, benda yang salah. Jadi sebab itu Allah berikan satu perumpamaan. Cuma yang seronoknya, Allah menggunakan perkataan lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah beri manusia ni hati, hati tidak memahami. Memahami dekat sini menunjukkan
Fungsi hati ni adalah ilmu. Fungsi hati ni adalah ilmu. Kalau kita rasa gelisah, kita rasa resah, kita rasa macam hati ni tak tenang, ada orang cadangkan kalau tak tenang ni kamu kena banyak berjalan kot. Nanti insya-Allah tenanglah hati kamu. Berjalan tu tak akan menenangkan hati sebab resah hati ni penawar dia bukan dengan kita pergi berjalan sebab fungsi hati tu tak memenuhi fungsi dia. Berjalan tu akan memenatkan kita. Resah hati tak akan diselesaikan, tak akan dapat penawar dia. Ada orang kata kalau kamu resah kena banyak makan. Makan banyak nanti insya-Allah akan tenang. Pun takkan hilang juga keresahan hati. Keresahan hati perlu diisi dengan ilmu. Bila kita dapat ilmu tu, kita akan jadi senang, kita akan jadi tenteram, kita akan jadi lapang jiwa kita. Sebab apa? Kita rasa kenyang dengan ilmu yang kita miliki. Sebab itu orang yang belajar, lagi dia belajar, dia rasa lagi puas. Lagi dia belajar, dia rasa lebih puas. Sebab itu, ada manusia Allah rezekikan, dia boleh membaca berjam-jam. Dia boleh belajar dengan tempoh yang sangat lama, bertahun-tahun. Sebab apa? Fungsi hatinya tu dipenuhi. Sebab fungsi mata melihat, dia akan jadi nikmat kalau dipenuhi fungsi dia. Fungsi lidah untuk merasa. Kalau dipenuhi fungsinya, dia akan rasa nikmat pada lidah dia. Macam itulah dengan hati kita. Maka ayat di kat sini, Allah sengaja menyebutkan perkataan hati dengan perkataan al-fu'ad. Al-fu'ad dekat sini. Satu, baginda Nabi SAW melihat Jibril dengan mata baginda Nabi sendiri. Dan Nabi tak nafikan dari sudut hati dia. Sebab pertemuan dengan Jibril tu bukan sekadar lihat. Tapi dia adalah memberi kesan kepada ilmu. Memantapkan, menambahkan lagi iman baginda Nabi SAW. Baik, minta maaf. Minta maaf. Jadi pertemuan Nabi dengan Jibril AS ni bukan sekadar lihat dengan mata, tapi dia memberi kesan pada hati. Sebab itu Allah kata, ma kadzabal fuad. Kan? Hati Nabi itu tak mendustakan. Dia tambah lagi ilmu dia. Tambah lagi tenteram jiwa dia. Dan dia tambah lagi keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang masyhur, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Nabi SAW bila terima wahyu pertama, jumpa dengan Jibril AS, lepas tu Nabi rasa gerun kan. Nabi turun bawah dalam keadaan menggeletar. Tapi selepas itu, Nabi beberapa kali naik ke Gua Hira untuk bertemu dengan Jibril AS. Tapi tak turun wahyu. Melainkan Jibril AS akan berkata, wahai Muhammad, aku adalah Jibril dan kamu adalah Rasul. Apa yang berlaku pada Nabi? Tenteram jiwa Nabi. Tenang hati Nabi. Sebab Nabi mula merasa yakin yang baginda Nabi SAW telah bertemu dengan Jibril AS. Jadi perkataan Al-Fu'ad dekat sini secara ringkasnya adalah pertemuan dengan Jibril itu bukan sekadar jumpa mata saja, tapi dia memberi kesan pada hati Nabi SAW. Nabi jadi tenang, Nabi jadi tenteram, bertambah yakin dan bertambah keimanan baginda Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah kata Nabi tak pernah dustakan dengan hati dia apa yang baginda lihat. Alright, boleh dapat? Boleh kemudian Allah Ta'ala kata afatumarunahu ala ma yara. Lalu Allah Ta'ala bertanya dalam keadaan Allah menyindir orang-orang musyrikin Quraisy. Kita patah balik kepada surah An-Najm tadi. Allah menyindir orang-orang Quraisy. Afatumarunahu ma yara. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kamu wahai orang musyrikin Quraisy? Apakah kamu wahai orang musyrikin Quraisy hendak membantah, menafikan apa yang telah dilihat oleh Muhammad? Soalan ni bukan untuk dijawab,
soalan ini, pertanyaan ini adalah untuk menyindir orang-orang musyrik Quraisy yang melihat baginda Nabi SAW. Dia yang bertemu, dia yang bertambah imannya, bertambah ilmunya, bertambah keyakinannya. Kamu pula yang menuduhnya, Muhammad tak melihatlah. Saya yang merasai, sayalah yang memahami, okey. Tiba-tiba saya dinafikan macam benda yang tak sepatutnya. Jadi orang Quraisy boleh berfikir dengan akal dia. Sebab kalangan orang musyrikin Quraisy dari sudut sejarah, mereka ni tak dengar langsung bacaan-bacaan Quran yang pernah dibaca oleh Nabi. Mereka hanya percaya bulat-bulat apa yang dikatakan oleh pembesar Quraisy. Muhammad ahli sihir, Muhammad adalah penyair, Muhammad orang gila. Mereka label Nabi SAW. Ini disebut dalam surah Az-Zariyat kan? Sebelum surah At-Tur tu. Jadi orang musyrikin Quraisy terima bulat-bulat saja. Muhammad ahli sihir. Jangan dengar ayat-ayat dia. Jangan dengar ucapan-ucapan dia. Hanya macam tu sahaja. Jadi ayat ni Allah Ta'ala bawa orang musyrikin berfikir. Yang melihat tu Muhammad. Yang merasai kemanisan iman tu Muhammad. Yang bertambah yakin ni Muhammad. Kenapa kamu yang menafikan? Ni membawa manusia berfikirlah dengan logiknya. Kenapa kita nak menafikan kebenaran baginda Nabi SAW. Okey, baik. Kemudian Allah Ta'ala pun menyebutkan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Lalu baginda Nabi SAW melihat Jibril dengan rupa paras yang asal tu bukan sekali. Tetapi baginda Nabi SAW telah melihat 2 kali dalam waktu yang lain. Iaitu dalam peristiwa Indah Sidratul Muntaha. Iaitu pada peristiwa di Sidratul Muntaha. Ini adalah dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Ini sekarang tengah musim dia kan. Kita dah berada dalam bulan Rejab. Minggu hadapan ni sibuklah nanti orang akan bercerita tentang peristiwa Sidratul Muntaha, peristiwa Isra' Mi'raj. Itu antara salah satulah peristiwa yang baginda Nabi SAW akan yang dikatakan dalam hadis yang sahih, Nabi melihat Jibril dalam bentuk yang asal. Di dalam peristiwa Isra' Mi'raj ketika Nabi SAW di peristiwa ketika baginda Nabi SAW di Sidratul Muntaha. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayah yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita tengok dalam cerita Isra' Mi'raj, selalu kita bercerita dan fokus kepada malam tersebut. Tapi sebenarnya, yang lebih utama lagi sebenarnya, selain kita cerita pada malam tersebut, kita kena bercerita tentang sebelum peristiwa tu. Sebab itu kalau kita baca dalam surah Isra', Allah kata apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu kan. Lalu Allah Ta'ala sebut innahu huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala highlight perkataan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Cerita tu cerita keajaiban. Cerita keajaiban. Tapi Allah sebut Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Sebab Allah nak manusia melihat peristiwa itu adalah sebagai hiburan kepada baginda Nabi SAW kerana Nabi telah melalui dan menempuh ada satu benda yang sangat besar sebelum tu. Iaitu Nabi telah menghadapi ada 4 ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah 4 ujian itu barulah Allah berikan kepada Nabi pertemuan pada malam Isra' Mi'raj. Ini cerita panjang lah. Tak sempat saya nak bincangkan. Cuma kalau kita cerita Isra' Mi'raj ni tak sekadar fokus kepada malam tersebut. Bolehlah nak bercerita kan. Tapi benda tu dah selalu diulang-ulang. Tapi sebenarnya yang perlu kita berikan perhatian adalah kepada peristiwa sebelum berlaku peristiwa Isra' Mi'raj. Ada peristiwa yang berlaku pada Nabi SAW, ada 4 peristiwa. Okey. Baik. Sekarang kita tengok bila Allah kata Nabi ni dibawa ke Sidratul Muntaha dan melihat Jibril kali kedua dengan rupa paras yang sebenar. Lalu ayat yang ke-15. Barulah kita masuk sambungan tafsir kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala pun menyebutkan indaha jannatul ma'wa. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Di Sidratul Muntaha itu, di sisinya adanya jannah, adanya syurga Allah. Dan syurga itu adalah al-ma'wa. Syurga itu adalah al-ma'wa. Ada yang terjemah sebagai syurga al-ma'wa, jannatul ma'wa. Nama syurga itu adalah syurga al-ma'wa. Okay. Pun benarlah, kita tak nafikan. Yang kedua, jannatul ma'wa dekat sini adalah Allah Ta'ala menyebutkan di dalam syurga Allah tu, di Sidratul Muntaha itu adanya syurga, adanya jannah, adanya syurga, dan syurga itu adalah al-ma'wa. Syurga itu adalah tempat tinggal. Okay. Syurga itu adalah tempat tinggal. Al-ma'wa merujuk kepada tempat tinggal. Baik, kenapa Allah sebut syurga itu sebagai tempat tinggal? Sebab dari sudut literalnya, bila Allah Ta'ala cerita tentang syurga ni dipenuhi dengan kenikmatan, keindahan, kehebatan, macam-macam yang Allah berikan, mungkin ada sebahagian manusia akan merasakan ini bukan tempat tinggal saya. Ini sebab saya ni bukan orang-orang yang bangsawan, saya orang yang marhain contohlah. Memang daripada dia di dunia dahulu dia menjalani hidup sebagai orang biasa. Ataupun dia merasakan ini adalah alam yang tak sama dengan alam yang pernah saya tempuh. Tapi Allah Ta'ala menjamin, kamu hadir ke syurga Allah, kamu akan rasakan kenikmatan-kenikmatan itu adalah seperti tempat tinggal kamu. Syurga itu adalah seperti tempat tinggal kamu. Saya bagi bayangan macam ni, ibu ayah. Kita pergi satu tempat ataupun kita tidur di satu hotel yang sangat hebat. Kita rasa seronok dah. Duduk hotel ni hebat, makan sedap, semua seronok dah. Tapi dari sudut hati kita, kita akan rasa apa? Sedap, seronok-seronok pun, yang paling seronok, rumah saya juga. Kalau saya tidur dekat katil yang paling empuk pun, katil yang paling seronok saya tidur, katil rumah saya, bilik saya sendiri. Sebab apa? Tandas yang paling mahal pun, tandas rumah saya juga yang paling selesa. Sebab kebiasaannya manusia ni akan rasa apa yang dia miliki, itulah yang paling selesa untuk dia. Walaupun yang kita miliki itu adalah sekadarnya. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu, syurga yang penuh kenikmatan itu bukan satu benda yang janggal bagi kamu. Bahkan dia adalah al-ma'wa. Dia adalah tempat tinggal kamu. Kamu akan rasa benar-benar selesa dengan dia. Dan kamu akan rasa inilah penempatan kamu selepas ini yang selama-lamanya. Dan Allah mengiyakan, ya, itu adalah tempat tinggal kamu. Tidak ada tempat tinggal yang lain. Okay? Sebab kita kalau datang sebagai tetamu, kita akan rasa janggal lah. Walaupun tempat tu hebat, seronok, cantik, indah, kan? Kita akan rasa janggal. Jadi Allah nak bagi tahu syurga tak macam tu. Walaupun dia perfect, kita akan rasa sangat-sangat selesa sebab dia adalah kediaman kita. Al-ma'wa. Baik, kemudian Allah Ta'ala pun sebut idh yaghsha sidrah, idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Lalu Allah Ta'ala pun menyebutkan idh yaghsha sidrah. Ketika Nabi SAW berada di Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha itu diliputi sesuatu yang meliputinya. Ini para ulama tafsir dalam kalangan para sahabat dan para tabi'in, dia tak menghuraikan apakah yang dimaksudkan sesuatu yang meliputi sesuatu. Dia tak sebut apa sesuatu yang meliputi sesuatu. Okey. Antara yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa yang menyeliputi Sidratul Muntaha itu, katanya adanya permaidani, satu hamparan di dalam syurga Allah, hamparan di Sidratul Muntaha itu adalah hamparan daripada emas. Kita pun tak boleh bayang apa yang dimaksudkan dengan hamparan emas. Wallahu alam, tak diketahui. Kemudian ada yang menyebut dengan riwayat-riwayat yang lain. Cumanya ini menunjukkan kepada kita perkara ghaib ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menceritakan Nabi melihat apa yang Nabi lihat. Okay. Nabi melihat apa yang Nabi lihat, benda yang menakjubkan. Tetapi dia adalah perkara ghaibiat yang manusia tak tercapai akal dia dan takkan sampai. Itu nak menunjukkan betapa lemahnya fikiran manusia yang tak boleh berfikir
ataupun sampai ke tahap tersebut. Okey. Tapi apa yang dilihat oleh Nabi SAW itulah yang dilihat. Itu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat ini. Okey. Alright. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebutkan ma zaghal basar wa ma tagha. Ma zaghal basar wa ma tagha. Baginda Nabi SAW ketika dalam perjalanan itu di Sidratul Muntaha, ma zaghal basar. Baginda Nabi SAW ni tidak berpaling. Zagha artinya berpaling. Al-basar, pandangan Nabi itu tak berpaling. Ini menunjukkan kepada akhlak dan adab Nabi. Akhlak dan adab Nabi. Nabi dalam perjalanan tu walaupun dia tengok pemandangan yang memukau, dalam satu hadis yang lain yang dibawa oleh Malik bin Sya'sya'ah, dia cerita dalam hadis yang panjang, Nabi SAW pada malam Isra Mi'raj ni, Nabi cerita, Nabi nampak di Sidratul Muntaha, dia punya buah dia besar macam bekas air di Hajar. Ada satu lokasi di Yaman, besar buah dia. Dia punya daunnya seperti telinga gajah, kata Nabi SAW. Nak cerita pemandangan di Sidratul Muntaha tu benda yang menakjubkan, sangat cantik, sangat indah. Seolah benda yang tak realiti lah. Nabi nak bayangkan kepada kita macam tu. Jadi Allah Ta'ala kata, adabnya Nabi waktu melihat benda yang indah-indah ni, ma zaghal basar. Nabi tak melilau matanya. Tak toleh kanan, tak toleh kiri, tak. Nabi tak. Kalau kita lah tengok benda yang indah, kejap-kejap tangkap gambar. Kejap-kejap tangkap gambar, kejap-kejap selfie. Tak. Nabi SAW dia fokus. Dan dia tetap menjaga akhlak dan adab dia. Dia tetap ma zaghal basar. Dia tak bertoleh-toleh keadaan dia. Tak macam orang yang ni lah. Dia tetap dengan akhlak dia, dengan adab dia. Masih lagi fokus hati dia, fokus pandangan dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Lalu kata Allah Taala, ma zaghal basar wa ma tagha, dan Nabi SAW tak melampaui batas. Apa maksud tak melampaui batas? Nabi hanya menyampaikan apa yang Nabi nampak dan apa yang Nabi tahu. Dan Nabi tak tambah-tambah melebihi daripada apa yang Nabi tak tahu. Sebab ni cerita perkara yang ghaibiat. Perkara ghaibiat ni tak ada orang boleh iya, tak ada orang boleh nafikan. Tak ada orang boleh iya, tak ada orang boleh nafikan. Kalau kita tengok hari ni punya ajaran sesat, dia suka cerita-cerita perkara ghaib ni sebab perkara tu tak ada orang boleh nafikan dan tak ada orang boleh iyakan. Bahkan dia tahu antara sebab ramai orang bercerita tentang perkara ghaib ni, saya mimpi itulah, saya ke sinilah, ke sanalah, kan, pemimpin-pemimpin ajaran sesat ni, kerana dengan cerita itu seolah-olahnya macam satu endorsement lah untuk dia, yang mana dia ni terpilih daripada kalangan hamba-hamba Tuhan. Jadi ramailah pengikut-pengikut dia. Jadi Nabi SAW nak tunjukkan kepada kita, Nabi SAW walaupun dah sampai secara realiti, dah melihat dah, Nabi ni tak bercerita melebihi daripada tu. Sebab kalau Nabi cerita lebih, orang akan lagi terpersona dan orang lagi ramai menjadi pengikut baginda Nabi SAW. Tak, tapi Nabi sekadarnya apa yang Nabi nampak dan apa yang Nabi tahu, itu yang Nabi cerita. Tak lebih daripada tu. Sebab itu kalau kita baca dalam hadis-hadis Isra Mi'raj, Nabi SAW cerita tentang di dalam peristiwa tu, Nabi hanya cerita benda yang penting saja. Nabi tak melebih-lebih. Apa yang Nabi nampak, itu yang Nabi cerita. Nabi tak bayangkan benda-benda yang lain. Okay? Contohlah dalam hadis tu Nabi kata apa? Aku nampak ada 4 sungai. Ada 2 sungai zahir, ada 2 sungai batin. 2 sungai yang zahir iaitu sungai yang ada, iaitu sungai Nil dan sungai Furat. Dan 2 sungai yang batin adalah sungai di syurga Allah. Itu je Nabi cerita. Nabi tak elaborate lebih-lebih, kan? Sebab Nabi hanya bercerita apa yang Nabi nampak dan apa yang Nabi tahu. Okey? Baik. Itu antaralah yang Allah Ta'ala sebutkan kepada kita. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah melihat min dekat sini adalah menunjukkan kepada sebahagian.
Hanya sebahagian sahaja yang Nabi nampak. Apa di sebahagian tu? Ayati Rabbihil Kubra. Sebahagian daripada kebesaran-kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi hanya lihat sebahagian je, bukan keseluruhan. Sebahagian tu pun dah menakjubkan, menambahkan keimanan, menambahkan ketakwaan, menghilangkan keresahan, menjadi hiburan bagi Nabi SAW sebelum peristiwa hijrah selepas itu. Pun dah menambahkan keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru melihat sebahagian min saja, bukan melihat keseluruhan. Kalau keseluruhan lebih-lebihlah lagi. Okey. Para ulama ahli sunnah melihat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayah yang dirahmati Allah, ayat ini, ayat yang ke-18 ini sebagai bukti Nabi tidak melihat Allah. Hadis ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan Nabi tidak melihat Allah pada malam Isra Mi'raj. Nabi tak melihat Allah. Tapi Nabi hanya melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Okay? Nabi tak melihat Allah, tapi Nabi melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita tengok dalam tafsir, banyak hadis yang sahih. Para sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi, apakah benar Nabi SAW melihat Allah? Contohnya riwayat daripada Abu Zar. Dia pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah engkau pernah melihat Rabbmu? Baginda Nabi SAW menyebutkan, nurun anni arah. Aku hanya melihat cahaya. Dan aku hanya melihat cahaya. Cahaya maksudnya masih lagi terhijab. Tak dizahirkan zat Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan baginda Nabi SAW. Tak Nabi hanya melihat yang ada di kat sana tu adalah tanda-tanda daripada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Sekarang ni dah selesai perbincangan berkaitan tentang Jibril alaihissalam yang menyampaikan wahyu yang menjadi pegangan baginda Nabi, dan itulah yang Nabi sampaikan kepada kalangan umat Islam. Dan bukan sekadar bercerita tentang Jibril, bahkan bercerita tentang pertemuan baginda Nabi SAW dengan Jibril alaihissalam. Bukan sekali tapi 2 kali dengan bentuk yang sebenar. Dan banyak kali dalam bentuk-bentuk yang lain. Okay? Banyak kali dalam bentuk-bentuk yang lain. Sebab itu kalau ibu-ibu pergi ke Masjid An-Nabawi, sebelah pintu Babul Baqi' ada satu pintu namanya Babul Jibril. Kalau kita perasanlah, pintu 40, tak salah saya. Pintu 40 atau pintu 41. Namanya pintu Babul Jibril. Nah, Jibril alaihissalam akan melalui pintu itu untuk bertemu dengan baginda Nabi SAW. Dia akan melalui pintu itu. Sebab itu pintu dikenali Babul Jibril. Dia sebelah dengan Babul Nisa. Babul Nisa, Babul Jibril, Babul Baqi'. Dan bila Jibril masuk melewati pintu tu, lalu di dalam makam Nabi ada satu tiang namanya tiang Jibril. Kan? Kalau kita tengok di kawasan Raudah tu, ada nama-nama tiang kan di dalam makam Nabi tu. Salah satunya adalah tiang Jibril, tempat Jibril alaihissalam berdiri bertemu dengan baginda Nabi SAW. Tapi bukan rupa yang sebenar. Perbincangan ini adalah tentang rupa yang sebenar 2 kali. Pada peristiwa wahyu pertama dan juga pada peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Okey? Baik, selesai perbincangan ni. Kita tak nak bincang lanjut lah, panjang-panjang nanti kan. Cuma Allah Ta'ala nak sebutkan yang tuduhan orang Quraisy, Muhammad jumpa dengan syaitan dia lah, Muhammad ni gila lah, naik bukit turun jadi macam ni, macam kena sampuk. Allah Ta'ala bercerita tentang siapa yang Nabi bertemu tu. Siapa yang Nabi bertemu itu? Yang dia bertemu itu adalah Jibril alaihissalam. Okey. Baik, kita tengok ayat yang ke-19. Selepas Allah Ta'ala bercerita tentang Jibril alaihissalam, maka pada ayat 19, Allah Ta'ala bercerita tentang berhala-berhala yang disembah oleh Quraisy. Okey? Berhala-berhala yang disembah oleh Quraisy. Quraisy ni berhalanya banyak sebenarnya. Banyak. Tersangat banyak. Berhala Quraisy ni tersangat banyak. Cuma berhala yang di-highlightkan pada ayat ini hanyalah berhala-berhala yang besar.
Okey, berhala-berhala yang besar, berhala-berhala utama dalam kalangan Quraisy. Apa dia? Allah Taala menyebutkan afara'aitumul lata wal uzza. Allah Taala kata afara'aitumul lata wal uzza. Apakah patut wahai orang musyrikin Quraisy kamu melihat al-lata, lata nama berhala, wal uzza dan juga uzza nama berhala, wal manata dan juga manat nama berhala, al-thalithal ukhra yang apa, yang tiga yang lain ni adalah sebagai anak Allah. Ada satu pembantu kepada Allah Ta'ala ataupun Tuhan selain daripada Allah, Tuhan yang bersekutu dengan Allah Ta'ala. Baik, kenapa disebutkan tiga perkara ni? Okay. Sebab inilah sebagai satu perbandingan yang Allah nak orang musyrikin Quraisy berfikir tentang berhala yang kamu sembah dengan siapakah yang Muhammad bertemu dalam setiap wahyu baginda Nabi SAW. Okey. Para ulama tafsir dia bincang siapa Lata, Uzza dengan Manat. Sebelum tu kita kena tengok pada sejarah ibu-ibu. Okey, sebelum tu ibu-ibu boleh ikuti ke saya punya kuliah? Boleh ke? Ayah yang dirahmati Allah boleh ikuti ke? Boleh tinggalkan komen. Boleh tinggal pada komen Kalau okey, okey. Terlalu laju maklumkanlah supaya saya boleh perlahankan. Okey, boleh? Okey, baik. Sekarang tengok pada ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, siapa Lata, siapa Manat dan siapa Uzza? Tiga-tiga ni sebenarnya adalah orang saleh dalam kalangan lelaki. Orang saleh, bukan salihah, orang saleh. Okey. Tetapi akhirnya dia menjadi sembahan kepada orang musyrikin Quraisy. Menjadi sembahan. Lata Allah. Ada perkataan Allah. Ataupun Allah ni kalau kita belajar Asmaul Husna, Allah ni dia datang daripada perkataan ilah. Ilah. Allah ni dia datang daripada perkataan ilah. Ilah ni, sebab tu kita kata Allah lafzul jalalah kan. Allah ni datang daripada perkataan ilah. Ilah ni, dia punya nama bagi wanitanya dikenali sebagai Lata. Daripada ilah ataupun Allah jadi Lata. Lata. Okay, Lata. Dia adalah berhala yang paling agung bagi Bani Sakif, iaitu berhala yang diletakkan di Taif. Ada satu tempat tu di Taif, di Taif ni kawasan Mekah. Taif ni disebut sebagai Al-Qura, maksudnya satu kampung di dalam Mekah. Okey. Diletakkan satu berhala yang dia adalah batu putih yang diukir, kemudian dihiasi, dibentukkan, dijadikan sembahan, dibuat rumah dan macam-macam, dan dinamakan sebagai disebutkan sebagai Lata. Okey, Lata. Disebut sebagai Lata. Lata di sini adalah nama perempuan kepada Allah ataupun Ilaha. Ilaha tu nama perempuan dia adalah Lata. Lata. Dalam satu riwayat bercerita daripada Al-Imam Bukhari, Lata ni siapa? Lata ni adalah orang soleh dahulu. Orang soleh. Dan dia ni adalah orang yang paling banyak buat kebaikan. Dia akan memberi makan kepada jemaah-jemaah haji yang datang beribadah. Artinya dia ni manusia dulu. Lepas dia mati, dia menjadi sembahan kepada generasi selepas dia. Okay, ni kita dah pernah bincang dalam surah Nuh. Allah Ta'ala disebut 5 berhala yang disembah oleh oleh umat Nabi Nuh AS. Ada 5 berhala. 5 tu adalah orang saleh yang dijadikan sebagai sembahan. Okey. Jadinya Lata ni orang saleh. Lalu disembah, dijadikan tunggulah apalah. Lalu dinamakan Lata. Adalah nama perempuan kepada Allah. Uzza pula adalah nama perempuan kepada nama Allah, iaitu Al-Aziz. Okey.
Uzza adalah nama perempuan kepada nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz Maha Perkasa. Dari sudut nama muzakkar. Jadi nama muannas dia adalah Al-Uzza. Siapa Uzza ni pula? Uzza ni adalah satu timbunan pokok-pokok yang disembah di satu tempat namanya Nakhla. Ada satu daerah ni di Mekah ni namanya Nakhla. Dia menjadi sembahan kepada penduduk dekat situ. Okay, disembah oleh penduduk-penduduk Quraisy yang ada dekat situ. Namanya Uzza. Dia adalah timbunan-timbunan pokok lah. Ada pokok-pokok kat situ. Selepas peristiwa Fatu Mekah, Nabi dah hancurkan berhala-berhala yang ada dekat Mekah. Dan Nabi tahu di Nakhla pun ada orang sembah berhala tu namanya Uzza. Maka Nabi hantar Khalid bin Al-Walid pergi tebang, hancurkan berhala-berhala tu. Datang Khalid bin Al-Walid, dia pun tebanglah semua pokok-pokok dekat situ. Dia adalah kawasan yang dijadikan sembahan lah. Pokok-pokok jadikan sembahan. Kenapa dia jadikan pokok sebagai sembahan? Ini kita kena tahulah. Sebab mereka hidup di negara yang padang pasir. Kawasan lembah, gunung ganang, kering. Tiba-tiba satu kawasan tu subur dengan pokok. Bagi mereka itu Tuhan dia lah. Itu Tuhan dia sebab dia unik kan. Ada manusia lembunya 4 kaki. Tiba-tiba ada satu lembu 5 kaki pula. Terlebih kaki dia. Ni unik ni. Ni keajaiban ni sebab dia ada 5 kaki. Jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Ada seorang manusia ni. Dia orang lain semua normal. Tiba-tiba dia ada ekor dan hidungnya panjang macam belalai. Ni Tuhan ni. Jadi sembahan. Jadi zaman tu macam tu juga. Uzza ni, satu daerah di Nakhla ni, kawasan kering. Tiba-tiba ada pokok-pokok yang sangat subur. Dijadikan kawasan tu sebagai sembahan. Khalid datang, Khalid tebas, hancurkan semua kawasan tu. Selepas peristiwa Fatu Mekah. Lalu Khalid pun balik. Dia kata pada Nabi SAW, aku dah selesaikan dah. Nabi kata, belum. Kau belum menghancurkan Uzza. Khalid pergi lagi sekali. Khalid pergi, dia tengok orang-orang di situ masih lagi menyembah Uzza. Uzza. Rupanya Uzza ini ada riwayat kata, kalau tengok dalam hadis disebut dia adalah seorang wanita. Seorang wanita yang mengurai rambutnya dalam keadaan dia tidak berpakaian. Okay? Sekejap saya cek. Okay, dalam keadaan dia tidak berpakaian. Lalu datang Khalid pun pancung kepala dia. Lalu pulang kepada Nabi SAW. Dan Nabi kata apa? Dan Uzza pun telah dibunuh. Maksudnya Uzza telah dihancurkan. Itu antaralah dalam riwayat. Wallahualam, saya tak tahu lebih lanjut perbahasan hadis ini. Cuma nak cerita, itulah Uzza yang disembah oleh orang musyrik Quraisy dan diletakkan berhalanya itu di Nakhla. Di Nakhla. Okey. Yang ketiga namanya Manat. Kita bincang siapa berhala-berhala ni kan, namanya Manat. Manat ni pula adalah berhala yang disembah oleh orang Yathrib, iaitu daripada kalangan Aus dan juga Khazraj. Manat ni adalah nama perempuan kepada nama Allah, iaitu Al-Manan. Al-Manan. Al-Manan, Tuhan yang memberikan kurniaan, Tuhan yang memberikan rahmah, Tuhan yang memberikan kebaikan. Al-Manan ni dia berbeza dengan nama Al-Wahhab. Al-Wahhab Tuhan yang memberi, yang maha memberi kan. Al-Manan ni Tuhan yang memberikan kurniaan. Macam-macam lah. Allah berikan kebaikan lah. Allah Ta'ala berikan keredaan lah. Allah berikan rahmah lah. Macam-macam kebaikan, macam-macam benda Allah berikan. Dikenali dengan nama Al-Manan. Jadi orang Aus dan juga orang Khazraj daripada Yathrib, mereka akan menyembah Al-Manat. Nama perempuan kepada Al-Manat. Kalau mereka mendatangi umrah ataupun mendatangi haji, maka mereka akan menyebutkan labbaika. Dia akan labbaik kepada Manan ni. Minta maaf. Dia akan labbaik kepada Manat ni. Dan para ulama tafsir menyebutkan, semua berhala yang besar-besar ni, Lata, Uzza dan Manat ni, dibina rumah untuk dia. Ada rumah dia. Ada rumah, ada penjaga dia. Dan mereka ada ibadat tawaf di lokasi-lokasi ini. Dia buat seperti mana yang dilakukan pada Kaabah. Dia buat sama seperti macam yang dilakukan pada Kaabah. Okey. Dan mereka pun pada zaman tersebut, kalau bersumpah, mereka akan bersumpah dengan nama Allah, diikuti dengan bersumpah
nama Lata, Uzza dan juga Manat. Okey, jadi selesailah perbincangan nama-nama berhala ni. Okey, kenapa Allah highlight nama berhala ni? Sebab Allah nak bezakan, Allah nak bandingkan berhala yang kamu sembah dengan Jibril yang Nabi SAW bertemu dan mendapat wahyu daripadanya. Kenapa? Contoh, bila Allah kata apa? Allamhu kan, allamahu. Jibril ni dia mengajar Nabi. Apa beza Jibril dengan berhala? Lata, Uzza, Manat yang kamu sembah, yang kamu tawaf, yang kamu agungkan, jadi macam-macam sekian-sekian perkara ni, dia ni sudahlah tidak menyampaikan, mengajar pun tidak. Sudahlah tidak menyampaikan apa-apa pun, tak sampaikan apa-apa pun pada kamu. Mengajar pun tidak. Tapi yang Nabi jumpa adalah Jibril, dia mengajar. Walaupun dia mengajar, tapi Jibril tetap tak dikira sebagai Tuhan. Nampak tak? Ni cara Allah Ta'ala nak membawa manusia ni berfikir. Jibril ni, dia adalah makhluk yang kuat kan? Allah Ta'ala sebut. Sudahlah dia ni alamah, dia mengajar Nabi. Kemudian syiddatul quwa, dia ni kuat pula. Kemudian dia ni ada cerdas pula. Kemudian dia fastawa, zahirnya cantik pula. Semua ni kalau kita tengok, Tuhan ni dengan fizikal dia besar, cantik, cerdas, mengajar pula. Ni Tuhan ni. Tapi Allah kata Jibril yang macam tu pun bukan Tuhan. Apatah lagi berhala yang kamu sembah pokok-pokok tadi, Uzzanya pokok, Latanya tu adalah batu putih yang diukir. Manakala Manat tadi sama juga. Kalau yang ini, yang kuat pun tidak, cerdas pun tidak, menyampai pun tidak, mengajar pun tidak, fizikal pun tak indah, lebih-lebih lagi bukan Tuhan. Lebih-lebih lagi bukan Tuhan. Jibril yang keadaan macam tu pun tak bukan Tuhan, apatah lagi makhluk-makhluk yang di dunia ni yang kamu sembah ni, dia bukanlah Tuhan. Yang itu yang Allah Ta'ala nak bezakan. Jadi, orang yang melihat dengan kebenaran, dia akan rasa apa yang dia buat ni adalah salah. Dia lihat itu adalah salah. Dan secara fitrahnya, manusia kalau dia difahamkan macam ni, dia akan nampak tak ada apa benda yang saya boleh nafikan, melainkan hanya taksub saja. Dia dengar ni benar, betul lah. Logik akal kita pun menafikan. Betul lah. Yang ini logik. Kalau yang makhluk macam ni hebat pun kita tak jadikan Tuhan, yang saya sembah macam ni, ini bukan Tuhan. Tapi ada orang tetap berpegang kepada itu, kebatilan adalah kerana taksub dia. Bukan kerana kebenaran dia. Jadi ini adalah ayat-ayat yang dibacakan oleh baginda Nabi SAW di hadapan orang Quraisy di Kaabah pada bulan Ramadan. Ini zaman Nabi SAW di kota Mekah. Sekitar tahun ke-5 ataupun tahun ke-6 kenabian baginda Nabi SAW. Okey. Baik, kemudian Allah pun kata apa? Alakumuz zakaru walahul unsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah patut alakum untuk kamu az-zakar, untuk kamu anak lelaki, walahul unsa, dan kamu beri pada Allah Taala pula anak perempuan. Ini pun adalah satu sindiran lah. Sebab orang musyrikin Quraisy dia memang tak suka anak perempuan. Bukan sebab dia muliakan. Contoh kalaulah dia kata Allah Ta'ala ni dia ada anak dan anak dia perempuan. Jadi bagi kami ni, kami tak layak untuk ada anak perempuan. Kami bunuh dia. Bukan. Dia bunuh anak perempuan bukan sebab dia rasa dia tak layak. Tapi dia rasa anak perempuan itu adalah satu penghinaan. Untuk kamu, kamu kata anak lelaki itu besar. Anak lelaki itu agung. Anak lelaki itu hebat. Anak perempuan itu keaiban. Anak perempuan itu adalah penghinaan, contohlah. Kita rasa macam tu. Tapi bila kamu kata anak lelaki untuk kamu, anak perempuan untuk Tuhan. Macam benda tu sangat-sangat tak selari dengan apa yang kamu kata. Kepercayaan kamu dan apa yang kamu yakini, benda tu tak sama. Sepatutnya kita lah kalau rasa ni satu kemuliaan, saya tak layak lah untuk kahwin dengan dia. Sebab dia ni anak raja, saya memang tak layak. Kita tolak contohlah. Tapi sebab saya tak nak dia bukan sebab dia anak raja. Saya tak nak dia sebab dia memang tak cantik. Dia tak layak untuk saya. Kan beza tu.
Jadi Allah Ta'ala bawa manusia berfikir, untuk kamu nak anak lelaki pula. Untuk aku kamu beri anak perempuan. Sebenarnya soalan ni bukan nak kata mengiyakan Allah ada anak, tapi adalah sebagai persoalan sindiran yang Allah Ta'ala tujukan kepada orang musyrikin Quraisy. Lalu Allah kata, betilka idza kismatun diza, kata Allah Ta'ala. Iaitu ini adalah pembahagian yang tidak adil lah. Dari sudut logiknya, tak adil lah. Tapi kita tahu dalam hadis kudusi, Allah Ta'ala sebutkan, manusia ni ada yang menghina Allah Ta'ala. Menghina Allah ni bukan kita boleh hina secara direct macam tu. Menghina Allah adalah mengatakan, ittakhazallahu walada. Apabila kita kata Allah ada anak, itulah tanda manusia menghina Allah. Sebab mengatakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Allah Tuhan yang maha sempurna. Allahus Samad kan. Allah yang tempat bergantung semua manusia. Semua makhluk bergantung pada Allah. Meminta pada Allah. Berharap pada Allah. Dia Tuhan yang maha sempurna. Erti maha sempurna iaitu dia tak memerlukan sesuatu yang lain untuk jadi sempurna. Tiba-tiba kita kata, saya sembah Tuhan ni dan Tuhan ada anak. Itu adalah satu keaiban lah. Keaiban bagi Allah Ta'ala. Perhinaan kepada Allah. Contohlah, kita jumpa dengan seorang orang kaya. Dia ni memang kaya. Kaya sungguh. Kita jumpa dengan dia, awak ni orang miskin lah. Itu penghinaan lah untuk dia. Sebab dia kaya kan. Kita mengatakan sesuatu yang tak layak untuk dia. Jadi Allah Ta'ala Tuhan maha sempurna. Tiba-tiba kita kata Allah ni ada anak. Seolah-olahnya Allah perlukan anak untuk dia sempurna. Itu tak layak bagi Allah. Jadi Allah Ta'ala tak suka dan Allah tak nak dilihat seperti itu. Jadi ayat ini bukan mengatakan Allah ni ada anak, tapi ayat ini adalah untuk menyindir orang musyrikin Quraisy yang apa dia imani dan apa yang dia cakap adalah perkara yang tidak selari dengan apa yang dia katakan. Lalu Allah Ta'ala kata apa? In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. In yattabi'una illa zan wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihumul huda. Baik, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kata, itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapa kamu mengada-adakannya. Nama Lata, Uzza, Manat dan lain-lain tu adalah nama yang kamu dan bapa kamu yang ada-adakan. Tidak ada satu pun nas, tidak ada satu pun dalil yang kamu imani daripada Ibrahim AS yang menyebutkan nama-nama berhala ni. Tak ada. Sebab ayat ini orang Quraisy sangat faham. Sebab mereka ni adalah mengikut syariat Nabi Ibrahim AS. Mengikut syariat Nabi Ibrahim. Beragama dengan agama Nabi Ibrahim. Dan mereka tahu apa yang mereka buat adalah rekaan semata-mata. Saya buat satu contoh pada ibu-ibu. Zaman Nabi SAW, ada seorang pemerintah namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Mungkin kita tak berapa kenal lah nama Umayyah ni. Tapi kalau saya cerita watak ni, mungkin ibu-ibu sangat familiar. Bilal bin Rabah pernah diseksa. Dihempak batu di atas tubuh dia kan. Dijemur di tengah padang pasir. Siapa yang buat ni? Tuan dia. Siapa tuan dia? Umayyah bin Khalaf. Ini Umayyah. Umayyah bin Khalaf, dia ada seorang saudara dia. Pun orang jahat juga. Namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf satu-satunya dalam riwayat Al-Bazzar yang Nabi SAW telah membunuh di dalam peperangan Uhud. Disebutlah dalam riwayat. Okey. Jadinya Umayyah bin Khalaf ni, dia adalah seorang musuh Nabi, bangsawan Quraisy yang memang kaya raya. Sangat kaya. Sangat kaya. Dia kaya tapi kedekut. Tamak haluba. Terkenal lah dengan dia. Dan dia menjadikan harta itu sebagai Tuhan dia. Okay, kekayaan dia tu dijadikan sebagai Tuhan. Kamu kena jadikan God is cash lah. Bukan cash is king kan. Cash is God. God is cash lah. Macam itulah. Okay. Bagi dia harta tu kuasa dan bagi dia harta itu adalah Tuhan. Okay, ini berlaku kepada Umayyah bin Khalaf. Jadi Umayyah bin Khalaf ni,
Kekayaan tu datang daripada mana? Sebelum dia ada modal nak berniaga, berdagang, jadi kaya raya lagi, modal kekayaan dia tu adalah datang daripada berhala. Datang daripada berhala. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, nama-nama berhala ni kamu dan bapa kamu yang reka-reka. Sebab dia buat satu berhala, diletakkan di Kaabah, semua orang yang datang ibadah haji akan sembah berhala-berhala ni dan akan bawa macam-macam harta untuk diletakkan pada berhala tu. Siapa yang dapat harta tu? Berhala ke? Tak. Yang dapat itu adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Dia tak pernah rasa susah. Dia tak pernah rasa susah untuk dapatkan harta. Bahkan dia dapat harta dengan senang lenang. Adalah kerana berhala yang dia cipta. Berhala yang diletakkan dan dijadikan sembahan oleh orang-orang zaman tersebut. Termasuklah jemaah-jemaah haji yang datang daripada luar. Tak tahu apa cerita, direka-reka cerita tu, mereka taksub kepada berhala ni, bawa macam-macam harta, diberikan kepada berhala tersebut. Jadi, bila Allah Ta'ala sebut ni, berhala yang kamu ni, kamu bukan tak boleh nampak kebenaran. Bukan kamu tak boleh bercakap tentang kebenaran, melihat kebenaran. Tapi sebenarnya kamu takut. Kalau berhala ni dihancurkan, mana lagi akan datang keuntungan dan pendapatan kepada kamu? Kamu takkan dapat apa-apa dah. Sebab berhala dihancurkan. Manusia dia tak beriman pada berhala, beriman pada Allah. Siapa nak bawa harta kamu? Ni komitmen banyak ni. Duit kereta, duit motor, bil rumah, bil api air, loan rumah kan. Pembiayaan itu, pembiayaan ni. Kad kredit nak bayar. Jadi kita tak ada pendapatan. Jadi kita sanggup mengiyakan kebatilan demi kita dah. Bukan demi kebenaran. Jadi ayat yang Allah tuju ni sangat memberi kesan kepada orang musyrikin Quraisy. Sebab dia sahaja yang tahu ini adalah kebenaran ataupun kebatilan. Berhala yang aku pertahankan ini memang kerana dia Tuhan ataupun kerana keuntungan peribadi aku. Ini orang musyrikin Quraisy sahaja yang tahu. Jadi ayat ini, yang ayat ke-23 ni, sangat memberi kesan kepada orang musyrikin Quraisy. Okay? Sangat memberi kesan kepada orang musyrik Quraisy yang mereka-reka tentang berhala-berhala yang disembah oleh orang Quraisy. Okay? Baik. Tapi, siapa nama ni? Umayyah bin Khalaf tadi, nak cerita sikit lah pasal dia. Umayyah bin Khalaf ni, walaupun dia kaya raya, kedekut, tapi dia ni, ada politik wang lah juga sebab dia nak bina pengaruh dia. Ada riwayat menyebutkan, kalau sesiapa yang berdagang dengan Umayyah bin Khalaf, musafir dengan dia, berdagang dengan dia, semuanya akan ditanggung beres. Dia punya pengangkutan, dia punya allowance, commission, makan minum, tempat tinggal, accommodation, semua ditanggung beres. Kenapa dia buat macam ni? Ini semua politik wang. Duit segalanya kan. Dia beli maruah manusia, dia jadikan manusia sebagai hamba dia adalah melalui duit dia. Dan dia didik anak dia, apa-apa pun adalah dengan harta. Dia didik anak dia, semuanya adalah harta. Harta ni lah Tuhan kita. Jadi anak dia ada seorang, namanya Safwan bin Umayyah. Safwan ni sahabat Nabi. Tapi cerita pada Safwan ni, Safwan bin Umayyah ni, bila Nabi SAW menang dalam peristiwa Fatu Mekah, Nabi dah buka kota Mekah, Safwan sebut, kalau satu kota Mekah ni beriman pada Allah dan Rasul, dah jadi mukmin, aku sekali-kali tidak akan jadi Islam. Dia memang hati dia ni keras. Saya takkan jadi Islam. Takkan Islam. Ini Safwan bin Umayyah. Saya takkan Islam. Jadi Nabi SAW kenal Safwan ni. Nabi tak paksa. Nabi kata tak apa. Tak nak beriman tak apa. Kamu duduk je. Kamu duduk je di kota Mekah ni. Duduk je. Jangan keluar. Biarkan. Bila Nabi SAW menang dan Nabi dapat harta ghanimah dalam peperangan-peperangan selepas Fatu Mekah, kebanyakan harta tu Nabi bagi pada Safwan. Kebanyakan harta tu Nabi beri pada Safwan. Macam mana Nabi beri pada Safwan? Okay, macam mana Nabi SAW beri pada Safwan? Iaitu disebutkan Nabi memberi mi'ah minal ghanam. Nabi bagi 100 ekor pada Safwan bin Umayyah. Ni harta ghanimah kan, 100 ekor. Bayangkan kalau unta berharga 7,000 kalikan dengan 100. 100 ekor, berapa? Jadi Safwan pun dapat. Dia dapat, dia rasa happy dah. Kemudian, dia beri lagi 100 ekor lagi. Unta kepada dia. Dia dapat, dia rasa happy lagi. Tak cukup, Nabi tambah lagi 100 ekor lagi.
happy lagi, tambah lagi keyakinan dia kepada Nabi SAW. Dan akhirnya dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Sebab apa? Sebab dia sangat cintakan harta dan Nabi raikan, Nabi bagi harta pada dia. Bagi. Akhirnya dia beriman pada Allah dan pada Rasul. Di sini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, Anas bin Malik mengatakan, dibolehkan kita ni memberikan harta kepada orang yang nak memeluk Islam. Sebab itu sebahagian daripada asnaf zakat adalah orang yang mu'allaf. Orang yang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, kita beri harta pada dia. Dia ada komitmen. Supaya apa? Kita nak lembutkan hati dia. Walaupun macam kita memberikan dunia kepada dia, didik dia dengan macam itu, sebenarnya tidak. Supaya hatinya tertawan, diberikan kemudahan pada dia, lalu lepas tu dia pun belajar agama. Selepas dia mendalami dan belajar agama, percayalah, dia akan mencintai agama dia lebih daripada harta dunia dia. Jadi itu yang berlaku pada Safwan bin Umayyah. Dia dididik oleh ayah daripada kecil. Dunia, harta. Nabi raikan, Nabi bagi harta banyak pada dia. Tapi lepas tu jadi Islam, dia belajar agama, dia mencintai agama ni lebih daripada dia mencintai harta dunia dia. Subhanallah. Ini salah satulah daripada petunjuk baginda Nabi SAW. Ini kekayaan keluarga ni datangnya daripada berhala yang dijadikan sebagai tunggangan mereka lah. Orang-orang datang beribadah haji bagi harta-harta pada berhala tersebut. Yang dapat harta tu adalah pemilik berhala lah, iaitu Umayyah bin Khalaf. Okey. Baik, lalu Allah kata apa? Ma anzalallahu biha min sultan. Dan Allah Ta'ala sekali-kali tidak pernah menurunkan apa-apa pun keterangan ayat yang bercerita tentang berhala ni. Tak pernah pun. Tak pernah satu ayat pun Allah kata Uzza ke, Lata ke, Manat. Tak ada. Kita boleh semak dalam Quran, tidak ada. Boleh semak dalam Taurat, tidak ada. Injil pun tidak ada. Itu adalah hanya reka-rekaan makhluk saja. Kemudian Allah kata apa? In yattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Dan Allah kata apa? Berhala yang kamu sembah satu rekaan. Yang kedua, kamu hanya mengikut zon saja. Sangkaan-sangkaan kamu. Dengan sangkaan kamu, akhirnya menjadi keyakinan. Dan kamu ikut hanyalah tidak lain adalah sebagai syahwat kamu sendiri. Okey, apa maksudnya dekat sini? Ini kita dah pernah sebut dalam surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar. Orang Quraisy menggunakan logik akal dia. Kenapa saya sembah berhala ni? Dia gunakan logik akal. Dia kata apa? Ma na'buduhum. Aku tak sembah berhala. Bagi orang musyrikin Quraisy lah. Aku tak sembah berhala. Berhala-berhala yang diletakkan dekat sini bukan nak jadi sembahan. Tapi dia kata, ma na'buduhum. Aku tak sembah berhala ini illa melainkan liyukarribullahu zulfa. Melainkan aku nak lebih mendekatkan diri kepada Allah zulfa, dengan lebih dekat lagi. Artinya, berhala ini hanya menjadi perantaraan. Ini keimanan dia lah. Ni melalui sangkaan dia. Sebab dulu dia beribadah macam Nabi Ibrahim AS. Tapi dia tak rasa zuk tu. Aku sembah ni tak nampak Tuhan ni. Tak nampak mata Tuhan, tak nampak telinga Tuhan, kaki Tuhan, tangan Tuhan. Tak rasa khusyuk. Jadi aku perlukan ada sesuatu objek depan mata ni. Bila aku berdoa nampak telinga Tuhan. Rasa macam Tuhan tu mendengar, lagi puas hati. Dia menggunakan dia punya zon saja, sangkaan-sangkaan. Nak menjadikan berhala tu lebih dekat kepada Tuhan, iaitu Allah Ta'ala. Allah nafikan. Ini bukan ajaran aku. Sebab itu, iktiqad akidah kita ni tidak berdiri di atas zon. Bukan dengan sangkaan. Tapi adalah dengan bulat. Sebab itu namanya akidah. Dia datang daripada ikatan mati kan. Ukut kan. Satu ikatan mati. Yang kita berpaut, kita berpegang hanya bulat Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah selaku Tuhan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Yang inilah yang disebutkan pada ayat ini untuk mengingatkan kepada kita apa yang dilakukan oleh Quraisy tu sangat tersasar jauh. Saya pernah cerita pada ibu-ibu kan dalam kuliah-kuliah kita yang lain, iaitu orang yang paling awal membawa berhala selepas zaman Nabi Ibrahim ni namanya Amru bin Luhai. Amru bin Luhai.
Dia bawa berhala yang pertama, iaitu berhala yang datang daripada Syam. Dia datang daripada Syam. Bila dia bawa, orang musyrikin Quraisy tak cakap apa. Semuanya ikut apa yang dia buat. Mereka beribadah. Daripada satu berhala, akhirnya membawa kepada ratusan berhala diletakkan di Kaabah. Kenapa? Sebab dua perkara. Ini disebutkan oleh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab sirah dia. Dia kata, sebab pertama, Amru bin Luhai ni orang saleh. Orang yang dipercayai. Dan orang yang dihormati di kota Mekah zaman tu lah. Jadi bila dia bawa berhala tu, orang tak nafikan. Sebab apa? Dia ni orang soleh ni. Orang yang kita yakini. Jadi apa dia buat, kita yakin saja, buat sajalah. Dia bukan berdiri di atas kebenaran, tapi dia berdiri di atas ketaksuban kepada makhluk, kepada Amru bin Luhai. Amru bin Luhai buat, dia pun buat. Kedua adalah sebab berhala tu dibawa daripada Syam. Syam pada zaman tersebut dilihat sebagai satu tanah suci yang didatangi oleh para rasul kan. Zaman dululah. Jadi dia kata, berhala ni pula datang daripada tanah suci ni. Banyak para rasul diutuskan di situ. Mereka buat mesti benda yang betul. Ni taksub. Jadi Allah tunjukkan kepada kita, hari ni kita pun macam tu juga. Tak semua apa yang kita dengar adalah benar. Kita kena tapis dengan ilmu. Dan yang kedua, tak semua benda yang datang daripada Arab, saya minta maaf sebut, daripada satu bangsa ni, tak semuanya benar. Dia mesti dilakukan dengan ilmu. Kita betul-betul faham, ada kepanduan daripada Nabi, adakah ini diajarkan oleh baginda Nabi SAW untuk kita amalkan. Okey. Kalau ia datang daripada Nabi dan ia adalah saranan Nabi, ambil, pegang, genggam, gigit walaupun dengan gigi geraham. Tapi kalau bukan daripada Nabi, tinggalkan, lari jauh-jauh daripadanya sebab ia bukan diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Okey, itu yang dimaksudkanlah pada ayat ini. Mereka menyembah berhala adalah dengan sangkaan mereka dan dengan syahwat mereka. Lalu kata Allah, walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala datangkan petunjuk kepada mereka melalui apa? Iaitu melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, dia sebut apa? Perkataan ini menunjukkan Allah Ta'ala telah mengutuskan para rasul kepada mereka dengan membawa kebenaran yang terang dan hujah yang qat'i. Nabi SAW datang dah. Dan Nabi datang bawa hujah, bawa dalil yang terang benderang, yang bersinar, yang menjadi petunjuk. Mereka boleh gunakan akal dengan dalil akli. Dia boleh merasai dengan hati dia melalui dalil naqli. Terang dah. Hati sebab Allah kata Allah bawa kepada mereka adalah hidayah. Meskipun telah datang dengan sedemikian rupa, namun mereka tidak mahu mengikuti apa yang datang kepada mereka dan tidak mahu tunduk kepada kebenaran. Tidak mahu tunduk kepada kebenaran. Ini adalah menunjukkan kepada ketaksuban mereka kepada perkara-perkara tersebut. Okey, baik. Kemudian Allah pun kata, am lil insani ma tamanna. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, atau apakah manusia akan mendapatkan apa yang dia angan-angankan, ataupun apa yang dia apa yang dia cita-citakan. Okey, ibu-ibu perhatikan perkataan tamanna. Okay. Perkataan tamanna ni adalah menunjukkan satu angan-angan ataupun satu cita-cita yang mustahil untuk dicapai. Benda tu tak boleh nak buat. Dia berharap pada berhala. Berhala tu tak boleh buat apa pada dia sebenarnya. Benda tu adalah perkara yang mustahil. Sengaja Allah menggunakan perkataan tamanna. Sebab Allah nak bagi tahu apa yang kamu harap pada berhala ni datangkan syafaat. Berhala ni boleh jadi bantuan, boleh berikan pertolongan. Dia adalah benda yang mustahil.
tak logik dari sudut akal, dan dia adalah perkara yang mustahil. Sebab itu Allah menggunakan perkataan tamanna. Manusia ni sangka berhala ni boleh berikan dia sesuatu yang lain. Cita-cita manusia ni mengharapkan berhala ni akan beri bantuan pada dia. Allah kata ia adalah perkara yang mustahil. Jadi kalau ibu buat nota, perkataan tamanna tu kita terjemahkan sebagai angan-angan. Tapi angan-angan tu double meaning dia. Allah menggunakan perkataan cita-cita yang mustahil untuk dicapai. Sebab nak kata apa yang mereka minta tu dan diharapkan pada berhala tu adalah benda yang mustahil untuk ditunaikan oleh berhala. Okay? Alright. Jadi Allah gunakan perkataan tu. Okay. Apa yang orang Quraisy harapkan kepada berhala ni? Kita tengok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang manusia harapkan pada berhala ni? Iaitu pertama, kata Nabi SAW, "Idza tamanna ahadukum falyanzur ma yatamanna fa innahu la yadri ma yuktabu fihi min umniyatih." Jika seorang daripada kamu berangan-angan, hendaklah dia mempertimbangkannya kerana dia tidak tahu apa yang ditetapkan daripada angan-angannya itu. Maksudnya Nabi suruh kita, kalau kita ada satu angan-angan, cita-cita, cuba fixkan apa yang saya angan-angan tu realistik ke tidak untuk tercapai ataupun tidak. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan berhala ni, cuba kamu fikir betul-betul. Betul ke kamu mengharapkan syafaat daripada berhala ni? Logik ke kamu minta daripada berhala ni? Macam itulah yang dimaksudkan. Lalu Al-Imam Ibn Katsir kata apa? Antara dalil yang Allah Ta'ala kata orang musyrikin Quraisy ni mengharapkan daripada berhala dia, angan-angan dia apa? Dia kata apa? Wa kam, ni ibu-ibu boleh tengok dalam ayat yang ke-225. 255 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 255. Iaitu mereka mengatakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Allah mengatakan tidak ada yang mendapat syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah? Apa maksudnya? Allah Taala nak kata, macam mana kamu boleh bercita-cita berhala ni boleh beri pertolongan, boleh beri syafaat kepada kamu di hari akhirat. Sedangkan kamu tengok berhala ni, zahirnya, keadaannya, fizikalnya, kecerdikannya, semuanya tak sama macam Jibril yang Allah dah explain tadi tu. Jibril segala-gala ada. Tapi Jibril pun tak mampu beri syafaat kepada sesiapa. Sudahlah dia bukan Tuhan, bahkan nak beri syafaat pun Allah tak izinkan Jibril boleh beri syafaat pada orang lain. Sedangkan dia memiliki segala-galanya. Kalaulah Jibril yang macam tu pun tak dijadikan Tuhan dan tak mampu beri syafaat, kamu gunakan akal kamu. Berhala yang kamu sembah lebih lagi. Dia tak mampu buat apa-apa kepada kamu. Dia tak mampu memberikan apa-apa manfaat kepada kamu. Okey? Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin ayat ni kita rasa macam Allah Ta'ala direct panjang kan cerita pasal berhala ni. Tapi sebenarnya, dari satu logik, kalau kita pernah bertemu dengan seseorang yang berlainan agama, kemudian dia dah kembali kepada agama fitrah, untuk dia meninggalkan sembahan yang dia yakini daripada dia kecil, itu adalah perkara yang sukar. Okay? Jadi Allah Ta'ala mendatangkan ayat-ayat, dalil-dalil yang tuntas macam ni, supaya manusia betul-betul merenung sedalam-dalamnya, betul ke tidak. Dia akan memutuskan ikatan-ikatan kepercayaan yang mendalam kepada berhala-berhala ni satu persatu. Betul ke berhala ni macam ni? Betul ke berhala macam ni? Satu-satu ayat ni dia akan memutuskan berhala ni tak mampu buat. Tuhan yang saya sembah ni tak mampu buat. Dia akan dapat rasa satu-satu. Sebab itu kalau kita yang daripada kecil Allah berikan hidayah ni, kita mungkin tak apa-apa merasai lah. Tetapi bagi mereka yang pernah menyembah selain daripada Allah Ta'ala,
dia akan rasa ayat-ayat ini betul-betul memberi kesan kepada dia dan dia akan membawa kepada dia berfikir sedalam-dalamnya tentang Tuhan yang selain daripada Allah yang telah mereka sembah. Cumanya kita boleh memahami ayat-ayat ini bila mana kita telah menjadikan ada sesuatu tu lebih berkuasa daripada Allah Ta'ala. Ada orang dia mungkin tak sembah berhala tetapi dia menyembah harta dia. Ada orang dia tak pernah menyembah berhala tapi dia menyembah dunia dia. Ada orang dia tak sembah berhala tetapi dia menyembah muzik dia, kehidupan dia. Allah Ta'ala bawa kita berfikir, betul ke hidup kamu ni, harta kamu ni, muzik yang kamu perjuangkan ini boleh bantu kamu nanti, yang boleh selamatkan kamu? Kita tanya pada diri kita, dalam hidup ni apa yang saya utamakan? Allah ataupun nafsu saya? Tanyakan. Dan siapa yang akan tolong saya? Allah atau nafsu saya? Ada orang jadikan harta sebagai sembahan. Kalau dia menyembah Allah, Allah yang melindungi dia. Kalau dia sembah harta dia, harta tak melindungi dia. Dia yang kena melindungi harta. Betul tidak? Jadi Allah Ta'ala bagi manusia berfikir, melihat, merenung sedalam-dalamnya apa yang kita yakini dan apa yang kita pegang ini adalah perkara yang hak ataupun perkara yang batil. Okey? Baik, saya berhenti dekat sini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang dirahmati oleh Allah iaitu pada ayat yang ke-24. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang pada ayat yang ke-25. Insya-Allah. Baik, ada apa-apa soalan ke? Mungkinlah yang saya boleh tengok. Ustaz tak dengar Ustaz. Ustaz mute. Okay. Okey, baik, minta maaf. Okey. Jadi ala kulli hal, terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Puan Shima, Abang Shuaib, kemudian dengan Cik Shikin kita dan semua ibu-ibu ayah yang menonton, sama ada di Google Meet, sama ada di Facebook Live kita ataupun di channel YouTube kita. Saya doakan mudah-mudahan diberikan kita kefahaman yang benar, beramal seperti mana amal yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk terus melakukan amal saleh, mempersiapkan bekal-bekal kita menuju ke hari yang abadi di hari akhirat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemanisan, kelazatan iman, keikhlasan dalam amal saleh dan menjadi pejuang-pejuangnya dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semoga ada kesempatan pertemuan akan datang. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.